Mewakili Yang Berbahagia Rektor UiTM Perak masuk ke dalam Dewan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Indah sungguh Tanjung Jara, penuh tersusun pohon kelapa. Awal bismillah pembuka bicara, selamat datang tidak dilupa. Kelapa diperah menjadi santan untuk dibawa ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Yang Berusaha Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, mewakili Yang Berbahagia Rektor UiTM Perak. Yang Berusaha Profesor Madya Surveyor Haji Muhammad Fisal Ishak, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Dr. Ramnah binti Abdul Tani, Ketua Fakulti Pengurusan Perniagaan, Puan Hajah Mahayum Muhammad Arifin, Koordinator Fakulti Pengurusan Perniagaan, Tuan Haji Azmi Mat Nur, Penyelaras Kursus Pengurusan Majlis, Encik Hamdan Alias, Penasihat Kursus Pengurusan Majlis, Saudari Syakirah binti Abdul Rahman, Pengarah Projek Ceramah Kahwin Muda, pensyarah-pensyarah, staf-staf seterusnya, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu UiTM. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin sekalian ke ceramah bertajuk Kahwin Muda, Bahagia atau Derita. Untuk makluman para hadirin sekalian, ceramah anjuran penggerak mahasiswa inovatif PEMAI Fakulti Pengurusan Perniagaan diadakan sebagai satu perkongsian ilmu dan pengetahuan kepada para pelajar tentang kebaikan dan keburukan berkahwin muda. Ceramah ini juga dapat memberikan pendedahan kepada pelajar bagaimana untuk menguruskan hal rumah tangga. Selain itu, ceramah ini juga diharapkan dapat memenuhi sahutan kerajaan Malaysia untuk mengurangkan jumlah masalah sosial dalam kalangan remaja di Malaysia pada zaman ini. Kalau hendak air kelapa, carikan galah, saya kaitkan. Keberkatan Allah jangan dialpa, doa padanya kita rafakkan. Para hadirin sekalian, bagi mendapat keberkatan dari ilahi, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Azam Kamil bin Ahmad Kamil untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah,
Curilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis ceramah kahwin muda yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat ketaatan kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Azam Kamil bin Ahmad Kamil di atas bacaan doa itu tadi. Terbang megah burung jentayu hinggap sebentar sekitar taman. Tampillah dinda hamba merayu dengan kiasan madah aluan. Para hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai ucapan pada malam ini, majlis dengan ini mempersilakan Saudari Syakirah binti Abdul Rahman, pengarah projek ceramah kahwin muda untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu UiTM. Yang berusaha Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademi, mewakili yang berbahagia Rektor UiTM Perak. Yang berusaha Profesor Maja Surveyor Haji Muhammad Fisai Isra, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Dr. Ramna Abdul Tani, Ketua Fakulti Pengurusan Perniagaan, Puan Hajah Mahayu Muhammad Rifin, Koordinator Fakulti Pengurusan Perniagaan, Tuan Haji Azmi Makno, Penyelaras Kursus Pengurusan Majlis, Encik Hamdan Alas, Penasihat Kursus Pengurusan Majlis, Pensyarah-pensyarah dan staf-staf seterusnya, para hadirin sekalian. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini dalam majlis ceramah yang bertajuk Kahwin Muda, Bahagia atau Derita. Saya selaku pengarah projek dan mewakili kumpulan penggerak mahasiswa inovatif PEMAI yang mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademi, mewakili yang berbahagia Rektor UiTM Perak serta tetamu jemputan ke majlis pada malam ini. Untuk makluman para hadirin sekalian, program pada malam ini merupakan satu projek kumpulan penggerak mahasiswa inovatif PEMAI OM1144G, yang mana program ini sebagai kayu pengukur kepada tugasan semester November 2011 Mac 2012 dalam subjek pengurusan majlis. Bertepatan dengan inilah pihak kami memilih ceramah yang bertajuk Kahwin Muda, Bahagia atau Derita sebagai satu perkongsian ilmu kita bersama. Sebagai mahasiswa atau penuntut institusi pengajian tinggi yang berdarah muda, isu kahwin muda telah menjadi trend di kalangan mahasiswa masa kini. Perkahwinan memang dituntut oleh agama kita bagi melahirkan generasi yang baik dan sempurna di samping mengelakkan berlaku gejala-gejala sosial. Untuk kita seharusnya sebagai mahasiswa, kita perlu mendalami erti kehidupan sebenar yang penuh dengan pancaroba. Tidak kira dari sudut mana sekalipun dalam memastikan cabaran tersebut dapat dilalui dengan sempurna. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pada malam ini pihak kami telah menjemput penceramah yang akan mengupas lebih mendalam isu kahwin muda, bahagia atau derita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Sama-sama kita hayati apa yang akan beliau sampaikan. Akhir kata dari saya, besar harapan moga majlis perkongsian ilmu ini dapat melahirkan mahasiswa yang berpengetahuan di samping membuka minda mahasiswa supaya berpandangan lebih jauh. Sekian, terima kasih.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Syakira binti Abdul Rahman di atas ucapan Alwan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, mewakili Yang Berbahagia Rektor UiTM Perak untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan Majlis Ceramah Kahwin Muda Bahagia atau Derita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu UiTM di hatiku. Salam Maulidur Rasul. Selamat kita menyambut Maulidur Rasul. Yang pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari pengacara majlis, Yang Berusaha Profesor Madya Surveyor Haji Muhammad Fisal Ishak, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Yang Berbahagia Dr. Hajar Ramnah Tani, Ketua Fakulti Pengurusan Perniagaan, Puan Hajar Mahyum Arifin, Koordinator Fakulti Pengurusan Perniagaan, Tuan Haji Azmi Madno, selaku penyaras khusus pengurusan majlis, Cik Hamdan Alias, penasihat bagi khusus pengurusan majlis, Saudari Syakira Abdul Rahman, yang pintar berkata-kata, iaitu pengarah projek bagi ceramah kahwin muda. Jadi sebagai pengarah projek, maknanya terfikir dalam minda saudari ini untuk kahwin muda. Seterusnya pensyarah-pensyarah dan juga staf-staf, dan seterusnya siswa dan siswi, dan juga ada juga saya difahamkan siswa dan siswi daripada kampus Tapah. Selamat datang pada malam ini dalam program ceramah kahwin muda. Saya dapat berkesempatan tadi berpeluang berjumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas di luar sana. Saya bagi tahu Ustaz, malam ni full house, penuh Ustaz. Jadi sama ada Ustaz ni akan menjadi satu penarik untuk siswa dan siswi datang pada malam ini ataupun tajuknya. Jadi Ustaz cepat-cepat bagi tahu tajuknya. Jadi tajuknya pada malam ini ialah kahwin muda, bahagia ataupun derita, yang telah dirangka oleh kumpulan OM 4G kumpulan Permai. Permai ke Permai? Permai ya. Permai ya, yang mana di atas inisiatif untuk mengadakan program inilah pada malam ni. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas ni dah beberapa malam tak ada dapat balik ke rumahnya. Jadi malam ini beliau nak baliklah ke rumahnya di Ipoh. Jadi tak tahulah, mungkin ceramahnya akan habis awal ataupun beliau akan habis lewat. Kita tak pasti. Tapi yang pastinya 2-3 malam tak berada di rumah. Jadi maknanya tak berjumpa dengan isteri tercinta. Saya juga sempat berbisik dengan PM Fisal tadi. Saya kata PM Fisal, ini ceramah kahwin muda, macam mana PM Fisal ada di sini? Jadi dia kata dia minat nak dengar dan juga nak bersama-sama dan siswa dan siswi kerana atas kapasiti beliau juga. Jadi dia pegang-pegang jari ada kuota lagi katanya. Jadi maknanya PM Fisal juga nak dengar juga ceramah ini bersama-sama dengan siswa dan siswi, dan juga atas kapasiti beliau sebagai Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, mungkin juga nak memastikan apa nasihat Ustaz Kazim kepada siswa dan siswi ini. Ya. Jadi siswa dan siswi nak diceritakan tentang kahwin muda ni, kalau secara ringkasnya yang saya boleh dapati bahawa trend ini memang trend yang dah lama wujud, dulu-dulu kala lagi. Kita lihat ibu bapa kita, ibu bapa saya sendiri, ibu saya sendiri kahwin pada usia 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun sekarang ni tingkatan 2 lah saya ingat, tingkatan 2. Baru tingkatan 2 akhir balik dah dilamar oleh bapa saya. Masa itu pekerjaan bapa saya bukanlah sebagai tuan doktor, tuan jurutera ataupun sebagai orang kata yang hebat-hebat. Tetapi hanya pekerja buruh biasa saja. Sebagai tukang kebun di sekolah saja. Tapi boleh melamar ibu saya di waktu usia 14 tahun dan boleh memikul tanggungjawab sebagai seorang suami. Jadi apatah lagi siswa dan siswi yang mungkin akan mendapat diploma dan juga ijazah dalam sedikit masa. Jadi nak kahwin muda ini sebenarnya tiada halangan. Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita lihat
kalau kita lihat siswa dan siswi dalam senario keadaan masyarakat masa kini, jadi mereka terjebak kepada berbagai-bagai isu ataupun gejala sosial yang tak terkawal. Contohnya perzinaan secara berleluasa. Jadi maknanya perkara-perkara ini kalau kita berkahwin mengikut syariat, sebenarnya menyambut Maulidur Rasul ini, salah satu daripada syariat yang telah ditetapkan ataupun dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah untuk berkahwin. Ya, ini sebagai syarat. Dan akan kalau bagi siswa, mereka yang berkahwin ini akan meningkatkan darjatnya. Mereka ni boleh ditolak ke depan sebagai imam. Kalau belum kahwin boleh ditolak ke belakang. Maknanya belum lengkap lagi dia punya kehidupan. Saya ada seorang pelajar yang mana pada waktu mengambil program sarjana muda, dia terpikat dengan pelajar diploma dalam program yang sama. Jadi ibu bapa kedua-dua belah pihak telah mengambil keputusan mengahwinkan mereka. Jadi kita pun boleh tidak budak ini berjaya ataupun tidak. Baru dalam program, baru tengah belajar, berkahwin. Alhamdulillah, pelajar saya ini berjaya. Dia boleh dapatkan dia punya pelajaran di peringkat ijazah dalam masa berkahwin dengan dia punya isteri di peringkat diploma. Kemudiannya dia boleh dapat masters. Kemudiannya dia boleh dapatkan PhD. Kemudiannya dia jadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia sekarang ni. Jadi ini hasil daripada motivasi yang berterusan. Jadi maknanya salah satu daripada objektifnya ialah bila dia dah kahwin, jadi dia tak perlu fikir banyak hal-hal lain. Dia dah selesai dia punya isu. Walau bagaimanapun ada deritanya, yang ini biarlah penceramah yang terangkan. Kalau saya berterangkan, saya pula jadi penceramah malam ni. Jadi saya ni sebagai ucapan aluan saja. Jadi yang deritanya tu biarlah ustaz yang terangkan. Because mengikut kajian perangkaan daripada JAKIM ataupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun daripada Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, kebanyakan daripada punca-punca penceraian suami isteri pada masa sekarang ini ialah dari segi yang pertamanya tidak berlaku sepersefahaman, tidak dapat persefahaman, ataupun dari segi faktor kematangan, tidak matang lagi. Jadi cepat sangat melatah dan sebagainya. Tak masak ikan goreng, ikan gelama goreng, ikan kering goreng pun jadi isu nak bercerai. Jadi yang ini tak selesai lagi lah. Ya? Dan juga saya kena hormati juga pihak penganjur. Pihak penganjur ni disiapkan teks. Saya bacakan sedikit saja teks dia. Mengikut kajian kes kahwin muda di Negeri Pahang oleh daripada golongan penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia, golongan yang dikenal pasti yang merupakan golongan yang paling ramai berkahwin muda ialah golongan yang mereka yang tidak bekerja. Dan juga mereka yang bekerja sendiri, selebihnya terdiri daripada mereka yang berpendapatan rendah. Kalau siswa dan siswi ini yang berpelajaran, mungkin tempoh hayat nak berkahwin itu akan jadi lebih lewat. Sebabnya nak mengejar kerjaya. Nak habis PhD siswa dan siswi sampai umur 28 tahun. Kalau doktor 6 tahun nak belajar. Lepas tu dia nak tunggu lagi dah sampai 30 tahun. Ada cerita pada pagi tadi dalam TV, iaitu cerita capati. Cerita capati. Maknya bimbang ke atas anaknya yang dah 30 tahun tak berkahwin lagi. Jadi ayahnya dibawa perbincang dan sebagainya, ayahnya tanya pada anaknya. Biasanya orang lelaki ni kalau tak nak kahwin ada 3 sebab. Yang pertama, ekonomi tak kukuh. Okay, kalau ekonomi, kewangan tak ada, hantaran tak ada, sekarang ni 10,000 tagline. Semua you nampak dalam ni 10,000 tagline. Bawah tak ada lah, jangan harap. Ya? So ekonomi, kalau you tak ada ekonomi, tak boleh kahwin. Itu yang pertama, orang lelaki. Ya? Yang kedua, orang lelaki kalau dia tak nak berkahwin disebabkan oleh apa? Dari segi faktor kesihatan mungkin. Tapi sekarang ni dah ada dia punya alat yang boleh membaiki prestasi. Itu faktor yang kedua. Yang ini saya tak reka. Yang ini dalam TV. Kalau you tengok TV 1 tadi dalam pukul 2 petang ceritanya. Cerita capati ni. Dan yang ketiga ialah dia tak ada selera. Orang Perak kata tak sior dengan orang perempuan. Itu sebab dia tak nak kahwin. Jadi itu 3 faktor yang menyebabkan orang lelaki tak kahwin. Saya ingat yang ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas kita akan mengupasnya dengan lebih mendalam lagi lah. Jadi kalau saya bercakap lebih lama di sini, tak payah panggil penceramah, saya pun boleh bagi ceramah kan.
Jadi dalam isu ini saya juga mengucapkan dalam program ini saya merakamkan ucapan tahniah dan juga penghargaan kepada kumpulan-kumpulan siswa dan siswi ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga siswa-siswi dan juga penceramah yang hadir pada malam ini, program ini dianjurkan keseluruhannya oleh pelajar. Jadi inilah salah satu daripada faktor ataupun daripada bagaimana UiTM nak mencungkil bakat-bakat kepimpinan dalam UiTM ini menjadikan future leadership untuk UiTM pada masa akan datang. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program ceramah kahwin muda, bahagia ataupun derita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ini dipersilakan Yang Berusaha Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik diiringi oleh Yang Berusaha Ketua Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Pengarah Projek Kahwin Muda untuk menyempurnakan gimik perasmian. Dipersilakan. Apa yang terlintas di fikiran anda apabila disebutkan tentang kahwin muda? Kahwin muda. Kahwin muda ni dia macam dah bersedia untuk memimpi seorang yang tanggungjawab. Terima kasih. Saya student, mana ada duit nak kahwin? Asalnya kahwin muda memerlukan duit yang banyak. Benda baik. Kahwin muda. Kahwin muda ni ada banyak kebaikan dan banyak keburukan. Kahwin muda? Naklah kahwin muda. Kahwin muda juga ada pendapat. Kahwin banyak mana kahwin kan? Oh, ini try anu besok ya? Kahwin muda okey lah. Kahwin muda. Tak pasti ada kahwin. Muda. Okey, pakcik kahwin muda, pakcik. Kahwin umur 21 tahun, kena bertolak ansur. Bagus kalau orang yang ada pekerjaan. Faham memahami, boleh senang hidup. Kalau dia pula marah kat pakcik, pakcik ambil bantal tidur. Para hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini menjemput Al-Fazil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas, penceramah bebas untuk menyampaikan ceramah beliau bertajuk Kahwin Muda, Bahagia atau Derita. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari pengacara majlis yang saya hormati, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan, pihak penganjur dan urus dia, seterusnya, saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saya tengok ramai di atas, di bawah pun ramai. Kalau nak datang duduk atas pentas ni pun boleh lagi. Ya. Saya tengok bodyguard ni banyak sangat ni tepi ni. Ya, kesian yang di atas ni boleh berdiri, boleh duduk depan ni pun tak apa. Ya, tajuk malam ni pun bagus ya untuk dibincangkan. Saya tadi ingatkan yang pengiring saya tu nak duduk sebelah ni. Saya duduk seorang, dia turun pula. Masya Allah. Ini kalau orang rumah saya tengok mesti jealous. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ni tentang kahwin muda, bahagia ataupun derita. Jadi tuan-tuan, mula-mula kita tengok daripada awal tentang kahwin. Apa makna kahwin? Kahwin dalam bahasa kita, dalam bahasa Arabnya dia adalah nikah. Lalu dipanggil sekali nikah kahwin. Okey, nikah kahwin. Orang Melayu dia suka campur-campurkan ataupun dia suka combinekan bahasa. Kalau kita sebut hasad, kita akan sebut dengki. Ya, dia kena sebut hasad dengki baru sedap. Sedangkan hasad tu pun dengki pun hasad. Ya, kita selalu sebut syak. Syak bahasa Arab, sangka bahasa Melayu. Kita gabungkan syak wa sangka. Padahal dua-dua makna serupa je. Malam ni malam Lailatul Qadar. Laila tu pun dah malam, disebut lagi malam Lailatul Qadar. Dah 2 malam. Ya. Kita kadang-kadang suka tambah-tambah tokok, tak apalah tuan-tuan. Nikah kahwin. Nikah maknanya ialah berkumpul. Ya, nikah maknanya berkumpul. Atau juga boleh membawa maksud wati. Wati. Dalam bahasa Melayu, wati ini maksudnya ialah persetubuhan. Oh, nama saya Wati. Itu wati. Ta, yakni wati. Jadi wati itu maknanya persetubuhan. Nama kita Norma Wati. Ta lain ni ti. Tapi ustaz, nama saya Norma Wati. Yang tu tak dapatlah dinolongkan tuan. Pergi tukar nama lain lah ya. Jadi yang nama akak-akak ni Wati. Wati tak ada masalah. Wati persetubuhan. Nikah maknanya ialah berkumpul ataupun kumpul dan persetubuhan. Satu benda yang membolehkan berkumpul, satu benda yang membolehkan bersatu dan bersetubuh. Maka dia dipanggil sebagai nikah. Sebab itu ada setengah ulama kata, kalau dia nikah, kalau dia kahwin, tapi tak bersetubuh, belumlah sempurna kahwin dia itu. Belumlah sempurna terjadinya perkahwinan itu. Sebab itu dalam kaedah Cina buta, kalau dia dah bercerai dengan talak 3, dia nak kahwin semula dengan suami yang talak 3, perempuan tadi kena cari laki-laki lain, kahwin. Kena kahwin dengan laki-laki yang baru. Itu nama dia Cina buta. Kemudian syarat kahwin tu pula mesti berwati. Bercerai dengan suami baru, boleh rujuk balik dengan suami yang pertama. Kahwin balik suami pertama. Syaratnya ialah wati dengan suami yang baru. Kalau belum wati dengan suami baru dah ceraikan dia. Aku janji aku nikah dengan kamu, aku nak duit je 5,000 upah. Tapi laki kamu tak bagi aku sentuh kamu, bekas suami kamu. Sekarang aku ceraikan kamu.
Pilihlah kahwin dengan suami kamu yang pertama. Hukum dia tidak sah kahwin.